waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan kelangsungan hayat kepada kita. Ya Allah lah yang menghidupkan kita. Tiada ada yang boleh mempunyai sifat menghidup melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kurniaan hayat itu. Syukur juga kita Allah Taala jadikan menjadi sebahagian daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni adalah antara sebesar-besar nikmat yang istimewanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ialah dia dijadikan akhir tapi bangkit awal, umur pendek tapi diberikan ganjaran pahala lebih daripada orang yang umat-umat dulu hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Syukur juga kita Allah SWT menjadikan kita boleh dalam keadaan nak taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Syukur juga Allah Ta'ala jadikan kita ada kehalubaan untuk hadir ke majlis ilmu, untuk memahami ilmu, terus nak mempelajari ajaran-ajaran Nabi SAW. Alhamdulillah. Syukur juga kita Allah telah berikan keupayaan petang ni boleh hadir solat asar berjemaah dan boleh pula lapang masa untuk boleh berada dalam satu majlis untuk insya-Allah nak menyambung bacaan daripada kitab Fathul Qarib. Alhamdulillah, insya-Allah. Kata musannif rahimahullah taala. Hadirin sekalian, kita duk bicara dulu yang terdekatnya adalah beberapa perkara berkaitan dalam bab munakahat. Jadi untuk hari ini insya-Allah kita tengok ada beberapa perkara yang penting juga nak diperhati, khasnya mengenai wanita yang kehilangan suami ataupun kematian suami. Di kitab yang kita pakai ni kita tengok muka surat 152 152 153 152 perenggan 867. Qala Syekh Musannif rahimahullah taala faslun fi anwa'il mu'taddati wa ahkamiha. InsyaAllah kita nak sambung ni pada nak membicarakan hukum hakam berkaitan dengan perempuan-perempuan yang beriddah dan hukum hakamnya. Kerana antara bab yang berkaitan dengan munakahat ni tak dapat tidak mesti kena faham adalah bab iddah bagi wanita. Wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyati as-sukna wa nafaqatu. Baik. Kitab kita ni tuan-tuan, oleh kerana dia kitab fiqh, dia terus mencerita hukum hakam lah, berkenaan dengan wanita-wanita yang diistilahkan sebagai yang kena iddah. Baik, kita tengok status sekali lalu dulu. Baik, siapa dia perempuan yang perlu beriddah ni? Perempuan yang beriddah atas bahawa ulama ada dua kategori. Satu dipanggil iddah talak, satu lagi iddah wafah. Ada wanita yang dia kena beriddah dengan sebab tertalak daripada suami, dan ada wanita yang beriddah ni wajib beriddah dengan sebab kematian suami. Jadi kalau buat rumusan tu, mana-mana wanita yang bersuami, jika berlaku kes talak ataupun kes kematian suami, dengan bahasa lain, mana-mana wanita yang kehilangan suami dia, ini tekut bahasa dia, kehilangan suami maksudnya suami dah terpisah daripada dia, sama ada pisah hidup dengan talak atau seumpamanya, ada beberapa kes kita dah bicara, ataupun berpisah dengan suami itu dengan pisah mati, dengan sebab suami mati. Dan dia ada beberapa kepelbagaian khasnya dalam bab tolak. Ada wanita yang ditolak ni umum kita sebut tolak. Ada tolak ni tolak berbayar, yang ada istilahnya dalam syarat yang dipanggil khulu'. Ada tolak yang disebabkan suami gagal memberikan nafkah, yang dipisahkan suami isteri tapi bukan dengan talak, itu dipanggil pasakh.
Kalau suami bertaklik untuk isteri dia nanti akan tercerai jika dia tak memberi nafkah, itu dipanggil tertalak dengan taklik. Kok ada yang tertalak ni, tertalak dengan sebab fasakh. Cuma tadi saya sebut fasakh dengan sebab tak bagi nafkah, ada fasakh dengan sebab aib. Antara aib isteri apabila ada penyakit-penyakit yang degil, yang payah nak disembuhkan pada adat. Antara masyhur sebut penyakit gila, kusta, sopak, ataupun ada rotqa kornak, ada istilah macam itulah. Saya pun tak panjang kan, sekadar nak layankan sekali lalu je. Nak menunjukkan ada pelbagai, ada beberapa kes yang orang perempuan ni dia boleh hukum tercerai daripada suami. Dan talak pun dia ada talak yang sampai paras bahaya punya, talak 3. Sebut paras bahaya kerana untuk suami boleh balik pada isteri tak mungkin berlaku melainkan setelah isteri berkahwin lain, merasai persetubuhan dengan cara yang halal dan diceraikan habis iddah, barulah mana-mana suami yang menceraikan isteri talak 3 pada isteri dia boleh ambil semula bekas isteri dia tersebut. Jadi apa saya nak sebut tu adalah beberapa jenis talak-talak yang adalah dalam syariat kita. Begitu juga ada istilah tertalak dengan sebab li'an. Begitu juga ada kes yang menyebabkan ada tuntutan pada suami, kalau dia tak sempurnakan juga tanggungjawab sebagai suami. Ada kes yang dipanggil boleh ditalak dengan sebab suami ini ilak. Itu juga ada boleh suami dituntut untuk melepaskan talak jika suami ini zihar. Begitu juga ada kes yang isteri boleh dengan sebab ada perkara maksiat yang dia buat, main kayu 3, boleh juga terpisah suami isteri dengan istilahnya li'an. Banyak benda kan. Macam mana dia ada bab khas itu satu-satu. Saya tak cadang nak sebut semua, sekadar nak tunjukkan ada proses penceraian ni dengan sebab tersebut. Itu dipanggil proses perceraian dengan sebab talak. Termasuk talak tu apa saya sebut dia, fasakh, li'an, zihar, khulu atau seumpamanya. Dan ada yang tercerainya wanita ini dengan sebab kematian suami. Suami mati, ini satu lagi kes. Baik, jadi umumnya wanita ni apabila dia terpisah je daripada suami, sama ada dengan proses talak, fasakh aib atau seumpamanya, begitu juga dalam bab kematian suami. Satu perkara yang wajib atas dia adalah beriddah. Iddah ni antara yang disebut oleh ulama hikmah pensyariatan iddah adalah untuk memastikan bahawasanya tiada kandungan wanita ini daripada suami dia yang terdahulu, untuk memastikan siapakah anak kalau ada kandungan yang dikandung oleh wanita ini, supaya nanti bab nafkah kita belajar insya-Allah akan tertentu siapakah yang wajib nafkah kepada anak tersebut. Antara sebab disyariatkan iddah adalah kerana itu. Kalau tak disebab itu pun istilahnya dipanggil wajib beriddah kerana ta'abbud. Istilah ta'abbud ni kerana kita sebagai hamba dan Allah Ta'ala perintah dalam begitu, buat aja, sami'na wa ata'na, kita dengar dan taat, pasal kita adalah tertakluk di bawah qanun ilahi, di bawah undang-undang Allah Ta'ala. Bila dia meletakkan satu undang-undang, kita tak boleh nak alter dia, nak repair dia, nak buat ikut kesesuaian kita. Takkan boleh buat begitu, pasal kita bukan Tuhan untuk buat syariat. Kita bukan Allah Ta'ala. Kita bukan Allah Ta'ala yang boleh memansuhkan sesuatu hukum yang telah sabit. Baik, jadi apa yang tujuan saya baca ni sekalian daripada bab ni ialah nak menunjukkan ada pahaman, kerana nak khasnya untuk sedikit kita ambil kesedaran mengenai pahaman orang yang belakang ni, khasnya mereka yang kadang tak pernah belajar dengan bersungguh-sungguh apa tanggungjawab sebagai seorang suami walaupun dah berlaku proses penceraian.
yang ni yang menyebabkan berlaku huru-hara sikit sistem kekeluargaan Islam ni. Okey. Khasnya dalam kes talak lah. Gitulah juga kes mana? Kes wanita yang mati suami. Sepatutnya dengan undang-undang yang insya-Allah kita nak tengok dan nak jumpa ni, kalau nisbah umat Islam satu hal, begitu juga nisbah pemerintah, apatah lagi pemerintah yang diistilahkan sebagai menjadikan agama Islam sebagai undang-undang persekutuan. Sepatutnya ada satu peruntukan undang-undang khas untuk wanita yang mati suami. Kali lalu kalau saya sebut, wanita yang mati suami ini kena apa? Dia kena iddah juga, dan iddah dia 4 bulan 10 hari. Dan antara iddah dia, bila sebut iddah ni apa dia? Antara yang dia perlu jaga dalam iddah ni, khasnya wanita yang mati suami, dia tidak boleh memakai apa-apa nama perhiasan, sama ada memang barang kemas ataupun pakaian tu pakaian hias. Maksudnya pakaian tu pakaian untuk bercantik lawa. Termasuk juga dalam tu dia tak boleh memakai apa-apa wangian. Nisbah pantang larang dia memakai wangian ni kalau kematian suami, macam mana dalam keadaan ihram haji dan umrah. Cuma tak ada kena bayar dam, itu je. Tapi dari segi larangan dan ada peraturan syarak, pantang larang dia macam mana wanita dalam ihram haji dan umrah. Wanita yang kematian suami, disebab pakaian dia tak boleh tak pakai sarung tangan, tak boleh tutup muka. Tapi dia tak boleh pakai apa-apa nama pakaian berhias. Yang kalau disebab orang Islam ni, antara pakaian yang nama berkabung ni, pakaian baik ialah putih. Walaupun ada kumpulan tertentu dia punya pakaian berkabung ni hitam. Macam mana pun putih ke hitam ke, kita akan jumpa sekali lalu nanti insya-Allah. Yang dia nak sebut ada hukum tu dipanggil ihdad, yang kita selalu pakai bahasa berkabung. Dia hendaklah meninggalkan apa-apa nama pakaian yang dia pakai, yang pakaian tu istilahnya hias, yang ada istilah nama baru, yang istilahnya bercantik di situ. Wanita yang kematian suami 4 bulan 10 hari dia kena bantang. Begitu juga ada istilah dia tak boleh keluar rumah melainkan kerana hajat. Jadi asal saya nak sebut situlah. Jadi penguasa ni sepatutnya, mana-mana wanita yang kematian suami, dia pula pegawai pejabat am kerajaan, pemerintah, macam mana kena bagi cuti ya. Kalau cuti bersalin pun ada. Cuti bersalin ni contohnya untuk kesihatan saja. Tak sihat, jadi tak wajarlah untuk disuruh wanita bekerja disebabkan kesihatan dia yang belum pulih. Adapun bab iddah ni dia bukan bab kesihatan, dia bab taat. Jadi sepatutnya kerajaan, pemerintah dia kena beri satu peruntukan khas untuk wanita mana yang jadi pejabat awam ni, mati je suami, dia kena bagi tempoh cuti 4 bulan 10 hari full dan gaji jalan. Boleh bahasa gitu. Ataupun ketak gaji jalan pun tanpa gaji, tapi beri satu peruntukan cuti pada dia, kerana itu adalah tanggungjawab dia dengan Allah Ta'ala. Kalau katalah dia susah dengan sebab tak diberikan gaji dia, jadi ada peruntukan nanti khas atas nama urusan pentadbiran kerajaan, zakat, atas nama asnaf yang sepatutnya diberi, ataupun ibu tunggal, ataupun yang ni kebajikan masyarakat yang turut yang jabatan-jabatan ada saja sebut pi, sepatutnya memang diurus dengan sempurna. Yang saya sebut tadi, apatah lagi di atas pemerintah yang menjadikan Islam ni sebagai undang-undang persekutuan dia. Okay. Itu satu hal. Kalau tak ada pun dari sisi hukum, kita kena ambil hal. Maksudnya apa? Kita orang Islam, kerajaan tak bagi peruntukan undang-undang pun kita kena tahu undang-undang. Maksud kita walaupun kerajaan tak ikut undang-undang Islam, kita sebagai orang Islam kena ikut undang-undang Islam tak? Kena. Yang tu yang kita kena mengaji. Pasal jangan pula kita orang Islam, sepatutnya perundangan kita ikut kanun undang-undang Islam, tapi kita ikut peraturan undang-undang kafir. Sedangkan kita orang Islam, Hindu pun ikut undang-undang Hindu, tentu takkan kita orang Islam ikut undang-undang Hindu. Itu kot bahasanya kan. Yang tu ialah antara buah-buah fikiran yang kita kena berfikir bersama. Apatah lagi atas dasar kita nak menjadi hamba Allah yang bukan ikut hamba nafsu, hamba kerajaan, hamba pemerintah, hamba syaitan, hamba ikut kepala otak kita, yang kita rasa kita hamba padahal kita belagak macam tuan. Macam tu buat bahasa-bahasa ni.
Baik, jadi perkara besar yang kena faham. Jadi saya sebut tu khas dalam bab mati dulu. Pasal mati ni kes dia tak banyak, orang kata apa, tak banyak khainah ni. Dia kena iddah, untuk istilahnya ada tak boleh keluar rumah, dan dia kena ihdad, kena berkabung, itu kot bahasa dia. Itu ialah antara tanggungjawab besar. Baik. Ada pun kes penceraian, yang ni yang nak ambil berat sangat. Pasal orang mati dia dah tak ada taklif. Jadi kalau kata isteri tak buat apa-apa pun tak ada masalah, tak isrut tu. Cuma ada bab berkaitan dengan pesaka ya. Kalau tak diselesaikan, nanti berdosa pula pasal makan harta yang haram. Harta ni bila mati sepatutnya diperaihkan kepada siapa yang mendapat habuan pesaka mengikut kaedah Islam. Habis-habis tak diagihkan, tak kena gayanya makan api neraka yang namanya. Yang tu pun satu hal saja. Baik, jadi apa saya nak sebut ni khasnya adalah mengenai tanggungjawab suami kepada isteri-isteri yang dicerai. Pasal zaman ni antara perkara yang banyak dicuaikan oleh si suami ni, apa dia tanggungjawab dia, responsible yang sepatutnya dia kena ambil. Dia kata dia adalah bekas suami. Satu, tang suami satu hal. Yang kedua, kalau panjang nanti cuma bab tu depan, panjang nanti ke depan insya-Allah. Apa dia? Mengenai tanggungjawab suami menyara anak-anak dia. Jadi kalau perceraian tu memang dah hasil anak daripada wanita tersebut, dan anak tu istilahnya binti yang ke dia, anak dia. Jadi dia wajib memberi saraan hidup. Kat ibu tak ada lah pasal dah bercerai. Ibu ni ada kes lagi, ada tanggungjawab lagi bila dah bercerai dalam masa iddah. Yang ni yang kita nak tengok sikit sebanyak insya-Allah. Dan dia kata pertama, wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyati as-sukna. Wajib bagi wanita yang raj'i, tempat tinggal. Kalau ikut asal matan yang dia tebalkan tu, wa nafaqah dan nafaqah. Faham tu juga, wal kiswah dan pakaian. Jadi pertama dia sebut antara kewajipan wanita ni bila dicerai adalah tempat tinggal dan nafaqah, makan minum. Suami wajib beri. Cuma dia ada kait sikit, tapi itu asal formula dia dan kewajipan dia. Suami bila berlaku perceraian, antara yang suami wajib beri adalah tempat tinggal dan nafkah. Dan suami yang wajib dua ni mengikut usul asal kita dalam kawaid Imam Syafi'i rahmatullah alaihi ni, apa dia? Ialah isteri yang dicerai dengan talak raj'i. Talak raj'i ini adalah talak satu yang talak dua, yang suami boleh rujuk di dalam masa iddah tersebut. Ini dipanggil talak raj'i. Yang Quran sebut at-talaqu marratani. Talak raj'i ni talaqun raj'iyyun marratani. Talak boleh suami rujuk pada isteri dia balik dua kali je. Pasal bila talak tiga tak boleh rujuk. Istilah rujuk pun dengan makna suami boleh mengembalikan semula ikatan suami isteri dalam selagi isteri masih dalam tempoh iddah. Itu ayat dia. Jadi dalam masa tempoh iddah tersebut, suami wajib memberi pada isteri dia tempat tinggal. Dan tempat tinggal ni kita dia fi maskani fi raqiha in laqabiha. Tempat tinggal ni mana? Tempat tinggal yang pada tempat berlaku proses perceraian itu. In laqabiha, jika tempat tu memang layak untuk wanita tersebut. Jadi kalau kita kata memang dah ada rumah tinggal inilah selalunya, itulah rumah yang sepatutnya diberi oleh suami. Maksud suami ini bekas suami lah, tapi saya gunakan suami juga, intibar dulu yang dia kena bagi selepas berlaku perceraian. Bercerai je, kewajipan dia ialah beri tempat tinggal. Dengar dia tak? Jadi yang wajib bagi tempat tinggal pada isteri. Suami macam mana? Suami tak ada tinggal pun punya pasal, tak ada tempat tinggal pun pasal lah kau. Pasal yang wajib kau bagi ke isteri tempat tinggal. Setelah rumah pun suami ada satu je, itulah rumah dia. Dulu duduk suami isteri, sekarang berlaku bercerai, siapa kena keluar? Tuan-tuan jawab lah. Siapa kena keluar? Boleh faham soalan? Satu rumah je, asal suami isteri duduk. Lepas tu dia cerai isteri dia, suami wajib bagi tempat tinggal rumah kat isteri. Siapa kena keluar rumah? Suami kena keluar. Betul nak tidur mana? Tidurlah masjid, mana suami masjid ada tu, kemah banyak tu.
saja bunyi tuan gitu. Nak mau sewa lah rumah homestay ke apa ke, carilah orang Sampuri mana-mana macam apa. Ataupun macam ni, suami duduk rumah tu, kau bagi isteri kau duduk kat Sampuri homestay. Pilihlah mana satu, idaman kalbu. Tapi kau tak boleh, kau duduk rumah, kau suruh isteri ni balik rumah orang bapak dia, ataupun suruh itikaf kat masjid. Mana boleh? Pasal wajib atas suami memberikan tempat tinggal. Tempat tinggal ni dia mandatory. Maksud mandatory apa? No excuse, no excuses. Tak ada siapa boleh beri kemaafan masalah tempat tinggal. Jadi selagi dalam edah, suami kena beri tempat tinggal. Tentu ingat proses perceraian ni senang ke? Cerai, balik rumah orang bapak kau. Senang banyak. Kalau isteri tu pandai, kalau dia pandai jawab kan. Balik rumah bapak kau. Sekarang kau dah bukan isteri aku. Senang, banyak abang yang kena keluar pada rumah ni pasal saya wajib diberi tempat tinggal. Ambil cara baik, pulang cara baik lah. Kasar bunyi tu. Kan Quran sebut macam tu. Fa imsakum bima'rufin atau tasrihum ihsan. Kalau isteri ini masih kamu suka dengan dia, nak jadikan isteri, fa imsakum bima'ruf, kamu biarkan dia sebagai setting isteri dan bagi layanan sebagai isteri yang baik. Muamalah, ajar muamalah mengaji, ajar dia supaya kenal Allah Ta'ala, taat pada Allah Ta'ala. Ini pasal tanggungjawab suami. Kalau dah tak boleh nak bela dah, berlaku perceraian apa, au imsakum bima'ruf au tasrihun bi ihsan, ataupun lepaskan dia, maksudnya ceraikan dia pun dengan cara yang baik. Baik disyarah oleh ulama tafsir. Apa maksud baik itu? Ihsan itu, itulah beri tempat tinggal dalam masa iddah dia, diberikan tempat tinggal. Baik. Kemudian satu lagi adalah kena wajib bagi makan minum. Isteri yang istilahnya talak raj'i, saya sebut sekali lalu tadi, tak faham tanya lain, wajib suami bagi tempat tinggal dan nafkah. Maksudnya makan minum wajib bagi suami sara dia. Dan kes ni wajib suami sara pasal apa? Pasal suami dia ada kebolehan dan keberangkalian untuk boleh rojok. Satu, nafkah wajib. Satu, kalau dia menyesal apa, dia pun sakit kepala apa, kita baik balik semula lah, dia boleh rujuk balik pada isteri dia untuk kembalikan nikah kahwin. Cuma zaman lah ni tuan, bila akad nikah ni setiap orang kena membaca taklid, dia ada masalah sikit situ, kerana tak semudah itu untuk rujuk. Walaupun talak satu, talak dua yang boleh rujuk, tapi bila suami ini kalau telah dia rujuk, cuba perhati dalam surat nikah tu ada taklid yang dibaca bagi semua suami yang bila akad nikah. Ini adalah perkara yang wajib dan ditandatangani. Apa dia? Dia akan kata setiap kali saya nama sekian-sekian meninggalkan isteri saya sekian-sekian tertalak apa satu hal. Dan yang keduanya dia kata setiap kali saya nama sekian-sekian merojok isteri saya sekian-sekian tanpa redanya, maka jatuhlah talak satu lagi. Itu masalah dia. Kalau ikut rojok ni, dia tak perlu pada redha isteri, tapi pasal kau dah taklid macam tu. Jadi kalau asalnya berlaku perceraian, isteri memang dah tak suka, suami nak balik, kita balik dah semula, tak nak lah, itu kita nak betul rujuk kali kedua pula. Sekali kedua lah minta, jomlah kita baik-baik fikir anak tu sama. Anak tak nak lah, habis talak tiga. Dan kaedah dalam bab talik ni tuan-tuan, dia valid. Istilah valid ni apa? Dia tak expired tau. Dia tak ada istilah mansukh hukum. Dan dia jadi. Dia tak perlu depan qadi, dia tak perlu depan mahkamah, dia tak perlu apa. Pasal kaedah talik ni ada sifat yang ditalik jatuh. Walaupun mahkamah kata macam ni, awak berdua ni masih lagi suami isteri dan tak jatuh talak apa-apa, pasal mesti jatuh talak ni depan mahkamah atau depan qadi. Kalau ada qadi sebut yang tu, qadi bodoh. Mungkin qadi tu qadi enactment sekarang. Kalau enactment syarat tak ada pasal tu. Enactment sekarang pening kan. Tu saya kata kita kena mengaji kitab balik. Tuan-tuan nak faham hukum syarak lah ni, tuan-tuan mesti balik tengok kitab. Tuan-tuan tak ada tengok enactment. Dengar dulu saya sebut.
Siapa? Enakmen kita penin. Baik enakmen akidah, buah ayat tu. Baik enakmen dalam bab fiqh tu baik sama ada dalam bab ibadat, fiqh tu baik dalam bab muamalat, dalam bab munakahat, dalam bab jinayat. Tuan-tuan hanya berdasarkan enakmen negara, persekutuan ataupun kerajaan negeri untuk tuan-tuan faham syariat, biol tuan-tuan tak ikut syariat ni. Siapa? Tak apa-apa hukum. Saya nak sebut nanti terlalu banyak kan, kita fokus sini dulu. Kalau tuan-tuan agak berasa nak tanya tu, tanyalah apa yang patut. Tapi asal kita duduk bicara ni masalah rujuk tadi tu lah. Jadi pasal dah ta'liq, asalnya tak syarat untuk isteri redha dengan rujuknya suami itu baru boleh rujuk. Tapi pasal dah ditaklik, setiap kali aku nama sekian-sekian, rujuk isteriku nama sekian-sekian tanpa keizinannya, maka jatuhlah talak satu lagi. Pasal usul cerita kenapa tali itu direka pun ada lah. Antaranya pasal memang dulu kadang-kadang suami ini bila buat PA nak jatuh talak tu susah. Dah lah jatuh talak tu susah. Lepas tu bila dah talak selamba je dia rujuk. Jadi perempuan ni memang tak nak adakan suami ni. Jadi untuk menjaga hak wanita ni, maka tiang majlis agama buat keputusan macam tu. Nak tak nak untuk jaga hak wanita ni, talik. Setiap kali rujuk, isteri tak redha, tak suka, jadi kau tak boleh nak gunakan kuasa rujuk itu untuk istilahnya ambil balik isteri ni atas jalan rujuk, untuk mengadanya dia sekali lagi ataupun tak memberikan nafkah pada dia, supaya penganiayaan itu tak berulang. Maka kerana sebab itulah ulama kita dulu, untuk guru dulu, kalau kita sebut enakmen negeri, membuat talik yang kalau dirujuk tanpa redha isteri jatuh talak atau baik. Jadi antara yang wajib ni ialah makan minum. Dalam ni pun wajib minum apa? Yang talak raj'i, talak 1, talak 2 yang boleh rujuk. Begitu juga faham bab ni kiswah pakaian. Cuma pakaian ni jarang nak jadi wajib lah, pasal tempoh iddah ni tak panjang. Bagi yang tak panjang, wanita tak ada haid ataupun dah putus haid 3 bulan. Kalau wanita yang ada haid 3 kali suci. Kalau wanita yang besar hamil sampai melahirkan anak, habis. Itulah iddah-iddah yang ada pun. Nak jadi panjang ni, kalau katalah macam ni, orang perempuan ni memang haid dia setahun sekali. Agak terbayang apa saya nak cerita ni. Bila haid dia setahun sekali, entah bila kena cerai, untuk nak kira dia punya iddah agak-agak berapa tahun? 3 tahun lah, setahun sekali je haid. Syarat tu pula mesti diceraikan dalam masa suci yang suami tak pakai. Katalah ni suci, suami tak pakai, dicerai, okey, dikira sekali suci, dan dia akan dikira 3 kali suci. 3 kali suci itu maksudnya macam mana? Suci, haid, okey, itu satu suci. Jadi haid dia yang ketiga nanti selepas dia talak. Suci, haid, suci, haid, itu 3 kali suci. Jadi kalau haid dia 12 bulan sekali, main pun bulan puasa macam tunggu 3 kali raya lah baru habis. Jadi 3 kali raya, baju macam mana? 3 pasang, 2, kalau katalah setahun 2 pasang, 6 pasang kalau kena beli, setahun 2 pasang, 2 pasang, 2 pasang, 2 pasang. Telekong pun kalau kata lusuh macam mana? 3 pasang telekong tahun pertama telekong. Tudung, baju raya. Kata dah cerai, memanglah cerai, tapi dia dalam iddah lagi. Awak lama sangat iddahnya. Dia haid setahun sekali. Saja saya tunjuk isu tu, kes tu, kenapa dia sebut pakaian. Tapi kalau 3 bulan, 3 bulan tak ada beli kain, nak beli pun belilah kain batik tu, ambil ni hadiah untuk kau. Beli biar dah, pasal tu nama ihsan. Baik. Illa melainkan nasyizatan, melainkan perempuan yang nusyuz. Istilah nusyuz pun kita pernah bicara dulu. Istilah nusyuz ni wanita-wanita yang istilahnya derhaka pada suami. Bila nusyuz dalam masa iddah pun isteri tak boleh rujuk, tak boleh rujuk silap, tak wajib diberikan nafkah, kerana
Mana-mana isteri yang nusyuz, walaupun isteri pun tak wajib nafkah, apatah lagi dah berlaku cerai, walaupun dalam iddah tak wajiblah nafkah. Macam mana tak wajib nafkah semasa dia masih berstatus isteri, macam itulah juga tak wajib nafkah setelah dia tak berstatus isteri dengan ditalak. Jika isteri itu nusyuz, dia nusyuz ni qabla talaqiha, kata dia, au fi asna'i iddatiha, ataupun berlaku nusyuz ni pada masa pertengahan iddah. Jadi nusyuz ni boleh berlaku dalam masa sebelum berlaku kes talak, ataupun nusyuz ni boleh berlaku dalam kes talak, dalam masa iddah. Baik, macam mana? Ada sikit banyak kita dah bicara dulu. Antara nusyuz ni apa? Selalu cakap lembut, sekarang cakap kasar. Selalu muka manis, sekarang muka masam. Selalu cakap muka berdepan, sekarang bagi belakang. Selalu bagi suami, suami minta isteri bagi, sekarang isteri tak bagi. Cuma yang tu je kes lain sikit. Ada pasal apa? Pasal bila dah bercerai, mana boleh suami minta, suami tak boleh minta pun tak boleh bagi, pasal dah bukan suami. Kalau nak rujuk, rujuk bagi lah. Dan rujuk pun atas talik yang kita bicara tadi, redha isteri tak redha, rujuk lah. Rujuk, aku tak nak, jatuh talak satu lagi. Kalau kau gedi-gedi nak rujuk juga, kau minta, aku tak nak, sekali lagi kau jatuh talak 3. Nampak? Jadi boleh suami nak pakai isteri, yang tu memang tak boleh. Tapi kalau suami nak hantar barang apa, bagi Assalamualaikum misalnya, Assalamualaikum, isteri pun jawab macam ni, Waalaikumsalam. Lembutnya awak jawab, macam tak marah je. Memang saya tak boleh marah, awak suami, saya dalam iddah lagi ni. Kalau saya marah, nanti gugur saya punya nafkah. Oh, pandai kau ya, ngaji kat mana? Kami ngaji Masjid Puteri Jaya dulu. Abang kau ngaji, tidur je. Kami saja saya tu buat lawak bodoh itulah. Okey. Begitu juga kalau tu bagi salam, itu sembang pun gadak depan muka. Ni kau sembang macam masih kau isteri aku je. Memang dari sudut abang boleh rujuk kat saya, masih isteri lah. Dan abang wajib nafkah kat saya, masih isteri lah. Dan kalau kata duduk serumah pun, majlis agama tak boleh tangkap atas nama khalwat. Pasal apa? Boleh jadi suami rujuk. Tu tentu tak boleh. Nak tangkap tu, nak sampai kes, suami kata aku rujuk, boleh. Dia boleh ngelat gitu, walaupun dia tak rujuk. Apa saya nak sebut tu ialah tentang kebolehan nusyuz tu lah. Suami pun hantar lauk, beli ikan, beli nasi lemak ke apa ke, hantar kat isteri dia ni. Pasal isteri, masih isteri talak 1, talak 2, jangan tambah raj'i kan. Bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, buka je pintu. Buka je pintu apa? Abang datang. Tu apa bang? Nasi lemak ke? Lauk apa tu? Lauk ayam. Terima kasih. Baik engkau ya. Memang saya baik, abang yang tak baik yang cerai saya. Selama saja saya buat ayat itu, saya nak tunjuk dia kena muamalah baik. Harapannya kalau katalah memang isteri ini mengharapkan suami rujuk lah. Macam mana pun, kalau memang saya nak sebut gini lah, masalah nafkah atas kita bicara, sempadan dia akan nusyuz. Kalau isteri ni pun memang tak teringin dah suami ni nak rujuk, aku ni benci dengan dia lama dah, nak minta talak ni lama dah, timbul fail pun 3 tahun mau timbul fail ni pun naik turun mahkamah, sepatutnya lama dah bercerai dengan dia, tapi pasal prosedur banyak sangat, gini ni baru bercerai. Aku tak teringin makan minum dia pun, dia bukan bagi kat aku, bahkan kalau boleh aku nak tuntut nafkah esok, yang mana dia tak bagi kat aku yang wajib dulu. Tu aku, dia akan kata apa, nak lemah lembut lagi dengan dia, tak pasal kata dia, tak bagi makan aku pun, aku duit banyak. Isteri boleh buat itu. Macam mana pun kalau dia buat, gugur dalam nafkah. Tapi jangan tak tahu, kalau isteri-isteri yang memang dah, orang kata apa, agak hati dengan suami yang macam ni, suami pula dengan dada, dengan penampar, dengan peneraja ni bagi macam-macam lah tu, dengan ambil barang kemas, perangai berhudung dan tak sembahyang, Wahabi lah tu. Saja usik tu, tak boleh Syiah.
Macam mana? Tak teringin nak balik. Macam mana? Bagi salam, salam pun tak jawab. Tak jawab salam, sombong. Sombong apa? Awak Wahabi. Doa Allah Ta'ala atas langit, atas langit. Siapa dia ajar macam tu? Akidah gitu. Pandai lawan kan. Ni yang kata setiap orang kena ada akidah yang sesuai. Amalan pun mesti fake yang betul. Kalau pandai, boleh suami kantor itu je. Saja saya usik-usik lebih kurang suasana macam tu kan. Apa saya nak bagi contoh tu ialah nusyuz boleh jadi juga sekalipun dalam iddah. Kama yajibu lahu nafaqah, yajibu laha baqiyatul mu'ani illa ala tanzif. Seperti mana wajib bagi suami kena bagi nafaqah, wajib juga bagi wanita ini semua baqiyatul mu'ani, yang baki daripada perbelanjaan. Antaranya apa? Lauk. Itulah kau kan. Katalah kalau zaman dulu bila nak bagi makan bahan mentah tuan untuk kayu api, gas habis, suami kena bayar. Beras habis, suami kena beli. Bawang habis, suami kena beli. Itu mu'an-mu'an dia lah. Ikan, lauk tak ada, dalam peti apa, tak ada stok dah. Pergi cari ayam apa, hijrah ke, ayam sufi ke, ayam azin ke. Semua cari yang bunyi Islamik sikit lah kan. Pergi cari untuk simpan dalam peti, simpan. Daging, cari ayam yang mana urufnya, selalunya yang tu lauk dia untuk dimakan. Wajib juga nafkah itu pun. Illa, melainkan kecuali alat tanzif, alat untuk bersuci. Antara alat suci sabun, shampoo ni tak wajib. Bahkan minta air, suruh isteri bayar sendiri. Jadi apa? Alat bersuci semua ni, termasuk alat ni air. So, air ialah alat bersuci. Pasal apa? Isteri ni dalam masa dia dicerai, tentulah suami tak boleh bersama dengan isteri. Mana boleh bersama? Pasal bukan suami isteri dah. Kalau dalam proses masih suami isteri, air suami kena tanggung. Pasal apa? Batal wuduk suami yang bagi batal, bahkan kena mandi wajib suami yang bagi sebab mandi wajib. Macam tu kot bahasa dia. Kalau kata bersalin pun, antara sebab hamil dan dapat anak, suami yang jadi sebab hamil tu. Jadi apa-apa perbelanjaan dia, haid, nifas, jadi datang nifas pun suami punya kes, batal wuduk pun suami punya kes. Suami yang sentuh dia, dia batal kena ambil wuduk, ni semua suami yang tanggung. Bercerai je, isteri tanggung sendiri. Minta kau ya, minta apa? Minta air, elektrik suami bayar, elektrik suami bayar. Maksud apa? Yang tu istilah keperluan rumah. Yang ni pun kita sebut atas keperluan umum lah. Kalau dia kata macam ni, okey, dulu keperluan ni elektrik keperluan, periuk nasi apa tak apalah keperluan, aircon aku tak pergi buka. Pasal ini bukan keperluan, ini mewah. Aku tak bagi untuk kau mewah-mewah. Aku tak reda mewah. Mewah ni pasal kau isteri aku bagi. Aircon aku tak pergi buka, kipas boleh. Itu hak dia. Itu kitab detail tuan, apa dia satu. Tika pun okey, kapek ni dah memang lantai kapek lah, tak apa biarkan, tak usah gulung. Tapi mana ada tika yang saya beli pada mereka tu, contoh kan, ada yang sekeping 10,000 tu, yang tu kau tak boleh pakai. Itu aku punya. Itu khas untuk aku, kau tak boleh pakai tu. Maksud apa? Yang tu untuk bagi pun bukan bagi milik yang kau, bagi pun pasal kau isteri aku, untuk kau pakai benda tu. Sekarang kau dah tak isteri aku, kau janda aku tak boleh pakai. Boleh berkira itu. Saya nak cerita bab berkira tu pasal apa? Pasal masalah air pun berkira. Situ perkiraan dia kalau nak berkira. Kalau suami berkira, isteri boleh berkira tak? Dia boleh berkira lah apa sepatutnya dia berkira ni. Bila dah bercerai ni, sikit saya kalau saya panjangkan tu, anak ada tak? Suami kena sara tak? Untuk siapa nak bela? Bukan wajib atas isteri bela. Dia boleh lepas tangan ni. Ni semua anak bin menti awak. Memanglah peranak aku saya kilang. Saya maknya, tapi saraan semua wajib atas awak. Itu buat macam mana? Awak pergi carilah siapa nak ngasuh anak awak. Ambil.
Tapi isteri mempunyai hak lebih besar untuk membela. Jangan nak ada orang perempuan yang perangai macam ni lah. Selalunya dia yang perempuan nak bela. Macam mana pun dengar nak sebut hak dia. Oleh kerana hak membela ni, hak mengasuh khasnya yang bawah 7 tahun. Hak mengasuh besar kat dia. Menyusu, bagi tidur, bagi makan, salin pakaian, basuh berak dia, mandi. Hak mengasuh ni adalah ke isteri. Istilah hak ni keutamaan dia. Dia boleh lepas tangan bagi suami cari, dan suami kena tanggung semua perbelanjaan tu di atas hak utama dia. Pasal dia ibu kepada anak-anak si suami tu, dia lebih berhak untuk bela anak dia. Dan bukan wajib atas dia nak bela, tapi keutamaan dia adalah untuk mengasuh anak dia. Dia boleh ngasuh, hak tu memang menang kat dia, hak jaga anak. Dan nafkah suami bayar. Hatta nafkah apa? Nafkah mak dia yang mengasuh anak, pampers sebulan berapa? RM30. Ngasuh nursery siang RM100 sudah lah. Malam nursery ambil RM80 saja. Buat susu apa. Ni upah menyusu, ambil RM100 sebulan. Yang tu yang menyusu. Lepas tu basuh kain apa-apa ni, kalau hantar dobi apa, panggil amah apa buat kerja pun lamsam RM100. Kira untuk seorang anak yang masih menyusu 100, pampers, makan minum ni bukanlah 200 bodoh-bodoh, 200, 300, ngasuh 400, malam tu kira sekali lah. Basuh kain 400, borong-borong 500. Anak yang masih menyusu. Anak tak menyusu, memang tak menyusu, saya yang ajar ikra dia, saya ajar bagi dia mana. Jadi menyusu tu cover kat situ lah 500. Ada 4 orang anak, 5 kali 4 2,000 sebulan. Untuk apa? Makan minum dia dan semua urusan penyelenggaraan. I give a very good punya perkhidmatan. You pay to me. Kalau tak mau, you cari somebody else, you pay to her. I tak mau ambil kisah memang anak you. Kira bukan 2,000, 8,000 belanja. Mau betul. Kau boleh lah 2,000 aku bagi. Agak-agak berani suami nak cerai isteri dia. Baru dia dah care sikit. Punya cerai senang, punya cerai lagi susah. Pasal dulu dia bela free, sekarang dia bela, dia minta harga. Boleh tak dia minta? Hak dia. Yang ni lah ilmu-ilmu yang orang tak tengok kita. Satu, ramai kita tengok mana-mana suami berlaku perceraian, senang-senang je selamba. Jangan kata nak cerita bahan nafkah apa-apa wajib kat isteri, kat anak-anak yang wajib, selamba je. Keluar kau pada rumah ni. Ni sekarang bukan rumah kau, aku tak suka kau duduk rumah aku. Belah. Gitu je. Balik rumah bapak kau. Berapa ramai suami tengin macam ni. Tengin ni tahu tengin apa? Tahu. Tengin ni di atas sikit pada bodoh. Okey. Ni bahasa Perak bahasa Perak. Saya pun dulu saya ingat tak tahu, saya ingat tengin ni biasa je. Ustaz sebut tengin tu kasar tu katanya. Bunyi Perak kalau kasar tu. Baik. Selesai itu. Kemudian wajibu lil bain. Baik. Yang tadi dia sebut masalah wanita yang rojaiyah, yang talak 1 talak 2. Okey, yang ni dia sebut pula wanita yang bain. Bain ni adalah wanita yang tertalak sama ada 1 ke 2 ke, tapi suami tak boleh nak rujuk. Kalau talak 1 boleh rujuk, talak 2 boleh rujuk, ini dipanggil talak roja'i. Kalau talak walaupun talak 1 tapi dah tak boleh rujuk, contohnya talak dengan khulu', talak dengan sebab pasakh, katalah pasakh satu hal tapi ada tolak di situ, yang ataupun perceraian tu pasal pasakh dengan aib, atau pasakh dengan sebab nafkah, ataupun tertalak dengan taklik. Ada kes-kes macam tu pula. Taklik pula, taklik yang jadi bain, khulu', li'an, yang ni yang tak boleh balik, zihar yang tak boleh balik melainkan dengan nikah yang baru, yang ni dipanggil dia bain. Wajib bagi bain almas as-sukna, tempat tinggal.
Jadi kalau perempuan yang tertalak bain wajib tempat tinggal saja, duna nafaqati, tidak wajib cara makan. Makan tak ada. Jadi makan ni untuk perempuan yang tolak raj'i saja. Okay, siap. Illa, ada kecuali antakuna hamilan, bahawasanya wanita itu dia hamil. Kalau perempuan tu hamil, kenapa pula bila hamil wajib nafkah? Pasal hamil tu sebenarnya yang wajib nafkah bukan kat mak dia, kat anak. Tapi takkan boleh bagi kat anak melainkan melalui mak. Maka kerana itu wajib nafkah. Jadi wajib nafkah atas wanita yang hamil yang tercerai bukan disebabkan kepada wanita tersebut, tapi kepada anaknya yang suami wajib bagi nafkah. Tapi takkan boleh lalu ke anak melainkan melalui ke mak, maka wajib bagi nafkah ke mak. Cantiknya syariat. Jadi fatajibu nafaqatu laha, maka wajiblah nafkah laha bagi bain ni bisababil hamli, dengan sebab hamil. Ala sahih data qaul sahih wa qila annan nafaqata lil hamli. Atakil kata nafkah itu ialah kerana hamil. Ini atakil ilat ni tu hal macam mana pun wanita hamil wajib diberi nafkah. Dia sebut satu kaedahnya tu. Cuma saya sebut tadi wajib tu pasal apa? Kerana anak yang nak diberikan nafkah tu tak boleh nak sampaikan dia melainkan melalui mak, maka wajib bagi ke maknya nafkah. Tetap dari segi hukumnya sama. Apa dia? Wajib diberi nafkah bagi mana-mana wanita yang dalam keadaan hamil dan dia diceraikan, selagi tak melahirkan anak maka wajib nafkah pada mak. Bila dah bersalin, kak mak tak wajib nafkah. Yang wajib nafkah dekat anak. Tapi segala perbelanjaan anak, bapa wajib tanggung nafkah. Antara yang wajib bagi anak untuk bapa tanggung nafkah ni apa? Menyusu, mengasuh anak, pampers, kencing, berak. Siapa jaga? Janda dia lah. Janda boleh minta. Bang, menyusu 100, nursery 100, pampers, kalau dia cirit, kalau saya call lah abang, bawa main lah. Kalau dia kencing besar penuh, sehari sampai 10 keping pampers, abang lah salah. Pasal pampers abangnya, ke abang nak basuh lampin, boleh, saya uruskan lampin. Tapi lampin bukan wajib saya basuh, saya pakai bukan lampin buang, ni lampin basuh. Dan kerja basuh tu bukan saya, abang. Abang nak basuh sendiri ke, abang nak pergi lobby ke, nak bagi amah-amah mana ke, endon mana ke, makcik mana basuh ke, it's up to you, it's not mine. This is not my business, this is your business. Salah kan? Kalau anak seorang tu itu bagi dia makan apa, kalau tak masak apa, dia susu lah 2 tahun, tempoh menyusu 2 tahun tu, suami kena bagi upah kat janda dia. Hak isteri tu untuk minta. Apatah isteri ni tak kerja, suri rumah, memang hak untuk dia minta menyusu, upah menyusu dan upah nursery anak. Dalam masa yang sama, bapa boleh pergi tengok anak. Saya bapak dia. Jangan pula ibu tanamkan dengki dan benci pada bapa. Pasal bapa ialah tetap bapa. Mana boleh bapa jadi tak bapa. Ini bapa. Tapi mak dengan bapa tak ada hubungan adalah. Bapa kata ni saya nak dukung anak, ambil. Memang anak kau dukung. Saya dukung, hantar balik. Yang buat lari pula. Memang tak boleh buat lari. Buat lari, kena bedil lagi buat tu. Dia bunyi bedil tu lah. Saya salah lah. Kadang-kadang ada macam ni pula. Isteri ni bila dah bercerai macam mana, ni anak-anak aku tak bagi jumpa bapak dia. Siapa? Aku benci lah tengok muka dia. Pula dah, kau benci tengok muka dia, anak mana boleh jadi benci tengok muka bapak? Yang benci ni kau dengan suami, pasal dah tak boleh nak duduk rumah sekali lah. Sebab kau tak suka dengan dia, tapi anak kau tak boleh asuh anak benci pada bapak. Mana boleh? Kalau kau asuh anak benci pada bapak, maksudnya kau lah dajal yang ajar supaya derhaka pada bapak dia. Itu jangan bapak yang bela asuh supaya anak benci pada mak. Ni bapak dajal ni ajar anak benci pada mak dia. Gila tak tu? Mana ada ajaran syarab macam tu?
Yang bercerai suami isteri, tapi janganlah bagi anak benci pada mak dengan bapak dia. Benci suami isteri ni memang tak dapat tidak, kerana ada benda kita tak suka. Tapi anak nak tak nak, dia mesti suka pada mak dengan bapak dia. Pasal mak dengan bapak ni, anak ni kalau bapak kafir kali pun kena buat baik lah pada bapak dia yang kafir tu. Anak masuk Islam, bapak kafirnya lah, kena pergi ziarah, kena begini, cakap lemah lembut, kena hormat sebagai bapak walaupun kafir. Apatah lagi mak bapak masih Islam, walaupun dengan mak bapak bercerai masalah bercerai dema, tapi masih bapak, yang ni bapak, yang ni mak. Okay. Yang ni pun bab-bab yang kalau tengok dalam masyarakat tuan-tuan macam mana? Okey ke KO? Teruk tuan, tak tahu. Bahkan jangan kata yang bercerai, yang tak bercerai pun kadang-kadang mak ni asuh benci ke bapak dia. Dan mak bapak kahwin satu lagi bapak kau tu memang tak boleh harap. Pantang tengok orang perempuan dah rezeki sikit mula nak menikah Mula tu kira tu je mak baru kau je. Dengan mak dia tak peduli pun. Mula dia hasut anak dia. Sekalipun bapak ni jahat, tak sepatutnya mak asuh anak supaya anak benci pada bapak. Sepatutnya kata macam ni, oh ni bapak kau, dia dah buat salah ni, esok kau buat anak jantan tau. Kau buat anak bapak, kau jangan jadi macam bapak kau. Ni zalim namanya. Kalau kau kahwin lebih esok macam bapak kau tu, kau kena bagi gilir. Bini kau ni bini pertama, ni bini kedua, kau kena bagi gilir. Bapak kau tu tak tahulah, mak dah cakap macam-macam dah, dia tak mau ikut. Itulah bapak kau. Kalau kau besar esok, kau nasihatlah bapak kau, bagi dia adil sikit. Mak kena asuh macam tu. Yang ni baru mak takwa. Mak orang takwa. Kalau dah kan takwa habis saja bunyi gitu sikit. Siap. Tapi ada ke mak macam tu orang nak cari bapak yang bagus pun payah, yang cari mak yang maksudnya orang pun laki-laki yang reti macam ni, yang bagus pun payah, nak cari yang perempuan yang reti pun payah. Pasal dia tak dapat tidak, antara proses pertama dia ilmu tauhid pun tak ada, ilmu fiqh pun tak ada, habis jadi barang itu saja, habis kan. Itu yang masyarakat kita teruk ke? Saya tanya Tuan Naib ni, Tuan Imam, berapa perceraian? Yang kahwin berapa? Yang bercerai berapa? Yang bercerai pula macam mana kes? Jadi elok tak elok? Hantar balik dengan elok, berserabut tak berserabut? Yang kahwin pun tak berserabut tak berserabut? Allah, teruk kan. Kalau tuan-tuan duduk tempat tu lagi tuan-tuan merungut macam-macam. Baik. Kemudian wajibu 'alal mutawaffa 'anha zawjuha al-ihdadu. Ini sekali lalu saya dah sebut tadi. Macam ni kata dia, dan wajib kata wanita yang dimatikan daripada dari suami dia, al-ihdad, wajib ihdad. Terjemah kita ni, ihdad ni berkabung. Berkabung ni yang memang wajib dalam syarak. Berkabung adalah isteri yang kematian suami. Selain pada itu tak wajib berkabung. Tak wajib, dia ada sunat saja berkabung. Macam kami pondok, Tok Guru meninggal, sedih dengan kehilangan Tok Guru, boleh berkabung, sunat berkabung. Maksudnya kita tak pakai perhiasan, pakai putih je, pakai jubah je, pakai hitam je, contoh, untuk nama berkabung. Dan berkabung selain daripada isteri ni, dia tak ada lebih pensyariatan dia daripada 3 hari. 3 hari je. Isteri dia 4 bulan 10 hari. Umumnya isteri ni 4 bulan 10 hari. Tapi kalau lain pada isteri, dia boleh bergabung untuk orang lain, untuk guru ke pemimpin ke apa ke, pembesar ke apa, habis kuat 3 hari. Cuma bergabung syarak, dia ada kaedah tinggalkan perhiasan apa dan sebagainya, tinggal berhibur apa. Kalau bergabung Malaysia ni, dia style lain sikit. Apa dia? Dia songkok, pun lain. Itu bergabung. Yang tu je lah Malaysia ni. Dia bergabung ikut hukum antarabangsa yang bodoh. Itu bendera pun setengah tiang. Itu bergabung lagi lah. Kalau saya dulu tuan-tuan, dengar saya sebut, kok jahat sikit mulut saya ni, saya tak tahu lah, tapi dengar saya sebut. Saya dulu cukup suka kalau Sultan meninggal, Agung meninggal, kok jahat sikit mulut. Kenapa? Tuan-tuan tahu agak-agak saya sebut pasal apa? Seminggu tuan-tuan tak dengar nyanyi lagu dalam TV, dalam radio.
Zaman saya kecil-kecil dulu, bila ada meninggal ya, bukanya dengan Quran aja. Sah tu, ada pembesar mati. Pembesar tu mesti agung, sultan. Kalau PM mati tak ada kan. PM mati tak bunyi tu. Pasal orang agama, dia berkabung nanti dengan agama lah. Buka mana-mana channel pun kan. Apa? Lagi dia baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin. Itu Khalil Khusyari punya tiuna tu kan. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Buka ya tu, sah, confirm. Sultan mati. Saya cukup seronok dulu macam apa. Tak ada bunyi lagu awal tu. Cukup best dulu. Kalau ada pun mungkin radio clean punya tu. Kalau radio channel utama ni, apa nama tak tahu. Maka yang biru apa, hijau, coklat, apa nama tak tahu. Yang tu memang Quran saja. Okey, saya cerita pun ni, nak cerita bergabung. Pula tu seminggu baca Quran seminggu. Silakan. Saya kata setahun. Saya kata kalau saya kata mulut ni jahat sikit. Dekat jahat pun jahat suka tu. Bukan doa pula bagi sultan mati hari-hari. Seminggu sultan ni mati. Seminggu agung mati. Seminggu sultan ni mati. Oh, cerita Quran je dalam radio dengan TV. Best seminggu. Apa cerita ni? Tu kata mulut jahat sikit tu buat tu. Okey, siap. Baik, apa dia ihdad ni? Wa huwa ihdad ni lughatan makhudun minal haddi wa huwa man'un, yang makna tegah. Baik, tarif menjani wa syara'an al-imtina'u minaz zinah. Dia lah menegahkan diri daripada pakai perhiasan bitarki lubsil masbu', dengan meninggalkan pakaian yang diwarna. Kalau dulu tu memang kita faham bila kabung ni tak putih hitam. Orang dulu kabung apa kan? Putih. Cina hitam. India putih. Tengok cerita Hindustan, orang berkabung pakai apa? Putih tak? Putih. Melayu? Tuan jawab tak? Melayu? Cina hitam. Clean putih. Melayu? Colorful. Oh ni tuan-tuan, apa faham itu? Tak ada syariat lah. Tak ada syariat lah. Kalau ikut asal kitab tak pakai yang berwarna. Atas bahar ulama pakailah warna pun. Kain batik boleh pakai. Cuma jangan nama kain batik yang berhias. Tambah pula batik. Rata-rata orang perempuan pakai batik dia. Itu pun dulu lah kot. Rata-rata orang perempuan pakai seluar dia. Itu sekarang. Seluar mana boleh pakai? Pakai pun dalam rumah lah. Luar mana boleh pakai seluar. Itu Islam menunjukkan bentuk badan haram, berdosa weh. Ini buat bodoh tu. Kalau kata nak pakai seluar pun dalam rumah, seluar mana? Seluar yang bukan namanya hias. Yang istilahnya kalau dia nak pergi berjalan pakai seluar tu. Tapi kalau ikut seluar ni dia berjalan tak boleh. Tapi kalau asal saya nak contoh, kalau nak pergi kenuri dia pakai baju apa? Dia pakai baju tu. Baju pergi kenuri tu tak boleh pakai. Pasal kita tak ada seragam hitam putih untuk bergabung, tak ada. Tak tahu, saya tak pernah tengok orang Islam kita suami mati dia pakai baju putih je 4 bulan 10 hari. Saya tak pernah tengok je. Tak ada. Boleh kata tak ada lah. Sikit saya soal tuan-tuan, tuan-tuan pernah tengok? Ada tuan-tuan yang pernah tengok siapa-siapa yang mati suami, isteri dia pakai baju putih je 4 bulan 10 hari? Ada? Oh, tak ada. Kau tuan-tuan tak pernah tengok kau perak kau duduk dalam gua. Kau tuan-tuan pun duduk bersuluk juga dalam lubang kubur, tak keluar ke mana, tak tengok orang. Tak ada. Tak biasa kan? Tak biasa tengok kan? Tengok biasa selamba ni. Kadang-kadang gelang pun dia pakai lagi, rantai pun dia pakai lagi, cincin pun dia pakai lagi. Siap pakai kencur lagi. Suami mati ni, bila dia pakai kencur? Nak ambil kerja, cuti 3 hari je. Betul? Kencur biasa, memang harian punya aktiviti. Merah, biru, celak sikit, bawa bag lagi senang. Suami tak ada, kalau sedih pun nampak muka je sedih sikit, tapi baju pakai lawa-lawa.
tambah pula nak attraction pula. Dulu dah suami ada, sekarang suami tak ada, macam mana? Dia memang bejek lah, ada orang ni, kalau kahwin dengan aku bagus je. Dia nak attract lah seseorang, nak ambil perhatian. Contoh kata dia, kasawbi asfar, seperti pakaian berwarna kuning, atau ahmar atau berwarna merah. Wa yubahu ghairul masbuqi min qutrin wa sufin. Diharuskan lain daripada pakaian berwarna, daripada dibuat daripada kapas ataupun daripada bulu. Wa kattanin wa ibrisim, dan begitu juga yang dibuat daripada tumbuh-tumbuhan, maksudnya daripada gentian-gentian tumbuhan. Wa ibrisim, dan daripada ibrisim ni sejenis sutera. Sutera macam mana saya tak pandai bawa sutera ni, tapi ibrisim nama sejenis sutera. Dia ada harir, ibrisim, dia ada itulah, masbuqin. Jadi maksudnya ni sebuah bahan tak ada masalah. Faham ni, jangan istilahnya menarik. Antara menarik ni kalau zaman dulu warna, kalau zaman kita warna ni dah biasa. Jadi cuma jangan dia menarik. Itu ya lebih dia. Wa masbuqin la yuqsadu li zina. Begitu juga kata dia, yang boleh benda yang diwarna tapi bukan maksud untuk hias. Satu, kalau batik memang asalnya dia untuk hias, untuk lawa. Tapi kalau batik ni memang harian pun pakai batik, macam mana? Ada batik busuk, ada batik berjalan. Batik busuk boleh pakai, batik berjalan tak boleh pakai. Maksud batik busuk ni, batik ni kalau pergi kenuri memang tak pakai kain batik ni. Batik tu boleh pakai di rumah. Pasal apa? Warna yang ada itu bukan kosot untuk perhiasan, tapi umumnya ini pakaian batik. Boleh kot, faham kot saya sebut apa. Wal imtina'u min at-tib. Begitu juga kata dia kena pelihara diri dia daripada pakai wangian. Maksud tib ni min isti'malhi, daripada menggunakan minyak wangi fi badan al saubin atau ta'am, pada badan pakaian, begitu juga pada makanan, au kuhlin, ataupun pada celak ghairi muharramin, celak yang tidak diharamkan. Celak yang tak diharamkan apa dia? Maksud celak dia hukum berhias pada wanita. Celak yang tak diharamkan macam mana? Celak yang dia pakai kerana sakit mata. Tapi jangan celak tu wangi. Pasal celak ni, kalau tuan-tuan tak biasa ke celak ni ada macam-macam. Yang kayunya tak masuk cerita lah bab ni. Celak serbuk ni dia ada jenis berangin, ada jenis wangi. Dan fungsi dia besar fungsi celak ni untuk pencerahan mata. Dia menjaga mata. Itu kot. Jadi kalau nisbah nak pakai celak boleh, tapi jangan celak untuk wangi. Yang wangi ataupun celak untuk berhias. Celak hias tak boleh. Tak boleh. Itu untuk suami kan. Itu nama berhias. Amal muharramu ka ihtihal bil ismit alladhi la tiba fihi haram. Adapun kata dia yang diharamkan, celak yang diharamkan, seperti bercelak dengan menggunakan celak ismit. Ismit ni nama satu jenis celak lah, yang kalau dalam kitab popular nama ismit ni. Maksud celak ismit ni celak untuk berhias. Macam mana saya pun tak tahu. Saya pun tak ambil berat sangat bab celak ni. Allazi la tiba fihi, walaupun tak ada wangian padanya, tapi celak ni memang celak untuk mencantik. Mungkin dia buat macam pensil, memang letak sini hias macam Firaun. Pembesar-besar Firaun kan mata dia bercelak macam mata kijang, sawah hitam, cantik sini. Tu kot, yang tu celak ismit. Kalau jenis kabuk ni tuan bubuh sini hitam macam Kung Fu Panda tu. Tu tak habis. Tuan tak faham Kung Fu Panda tu, tanya lain benda Kung Fu Panda tu. Nak kata hitam mata tu kan, panda ni hitam mata yang besar. Bila bubuh celak ni kan hitam tadi. Tu Kung Fu Panda tu. Illa li hajatin, melainkan kata dia kerana hajat. Kalau ada hajat baru boleh. Kerana dia seperti sakit mata. Jadi fayurakhasu fihi lil mutadati, maka diharuskan pakai celak yang ismit ni kerana bagi orang yang perempuan beriddah. Wa ma'adzalika tastamiluhu lailan. Macam tu juga kata dia, walaupun ada keharusan pasal dia ada hukum bercantik di situ, boleh pakai dia hanya malam. Memang antara sunnah pakai celak ni malam. Pasal bila malam pejam mata, di situlah istilahnya proses perubatan mata tu berlaku. Itu celak ni dalam syariat dia satu sudut ada hiasan, tapi kalau ikut fungsi utama pensyariatan celak adalah untuk merubat mata dan mengawal mata, menjaga mata
supaya dia kekal terang dan dilihat, dapat melihat dengan sempurna. Wa tamsahu naharan, dan sapu kata dia pada waktu siang. Ustaz dah tak boleh pakai, nama pula celak ismit. Jadi malam pakai atas nama berubat, siang tak ada maksud, sapu pergi bersih. Illa malaikan indat daruratun kaistimalihi naharan, jika menyeru ataupun berhajatlah wanita itu kepada satu kesuntukan istimalihi, untuk menggunakan celak nama ismit ni naharan pada siang hari. Mungkin mata dia sakit teruk sangat, pakai malam tak ada, siang pun mata dia merah menyala, kalau sujud pun macam nak tersembul biji mata, kena pakai ismit tu baru boleh melegakan mata dia yang ada sakit tu. Siang pun pakailah ismit. Yang ni darurah tubihu mahzurat. Saya tak syarah banyak saja. Agak ada masalah tanya. Walil marati an tahidda ala ghairi zawjiha min qaribin. Baik. Boleh bagi seorang wanita dia beredah lain pada suami dia, antaranya kaum kerabat ataupun orang asing, tok guru, pemimpin, sultan agung, salah satu ayamin faqalla, 3 hari ataupun kurang. Wa tahrumu ziyadatu, dan haram melebihi alaiha ala salasa, haram lebih dari 3. Ini perempuan, dia ada hukum sunat dia. Jantan macam mana? Isteri mati kena gabung. Isteri mati kena bergabung. Orang lelaki boleh tak bergabung? Boleh. Atas kata boleh tu boleh, tapi agak-agak bergabung lah suami. Tak ada bergabung pun, lagi galak mata tengok, manalah nak ganti bini aku. Sorry ayat itu kena kasar sikit. Kalau ikut syarak macam mana? Tak mati bini pun memang boleh tengok 3 lagi, ada kotak kosong, cuma duit dia tak ada. Tapi kalau tengok untuk isteri tak ada masalah. Tapi memang nak beristeri betul lah, kita dah belajar buat mandang dulu. Tapi kalau saya tengok sabit jamu mata, tu nak masuk api neraka, tengok lah. Itu je. Tahrumu ziyadatu alaiha in qasadat dzalik. Baik, haram wanita melebihkan daripada 3 hari untuk iddah selain pada suami, jika dia kosok untuk iddat. Fa in zadat alaiha bila qasdin lam tahrum. Kalau lebih daripada 3 hari masih pakai putih berkabung, dia tak haram. Wa tajibu ala mutawaffa anha zawjuha wal mabtudati mulazamatul bait. Itu juga kata dia wajib atas perempuan yang kematian suami dan perempuan yang talak bain ni, dia kena mulazamatul bait, sentiasa berada di rumah. Ini saya sebut tadi, pemerintah dia kena bagi cuti 4 bulan 10 hari bagi wanita yang kematian suami. Kalau cerai, itu yang suami kena bagi tempat tinggal. Kalau dia tak nusyus, kena bagi nafkah. Pasal ada hukum ni, hukum Allah Ta'ala. Ada pun bagi nafkah itu tanggung atas suami. Hukum kena duduk di rumah ni, yang ni made in Allah Ta'ala. Yang ni ialah hukukillah. Suami tak boleh bagi pelepasan, pasal ni bukan kerja suami. Macam mana isteri nak keluar rumah, suami ada hak untuk melarang isteri keluar ataupun tak keluar rumah. Itu ada suami. Tapi perempuan nak bermusafir, itu hak Allah Ta'ala. Haram wanita bermusafir seorang diri, melainkan bersama dengan dia mahram. Jadi kalau suami redha sekalipun, suami boleh ada kuasa untuk bagi keluar, tapi suami tak ada lesen untuk bagi isteri bermusafir seorang. Kalau nak juga, suami kena kata macam ni, awak nak musafir lah, saya tak ikut, tapi dosa tanggung diri, saya memang tak bagi. Awak nak keluar, awak keluar lah. Saya tak larang awak keluar, tapi awak keluar cari dalam haram abang awak ke, bapa awak ke, pak menakan awak ke yang nama mahram dengan awak untuk bawa awak. Saya tak boleh nak bawa, saya ada tugas, saya ada tugas, saya ada duty. Saya sibuk, I'm very busy, you know, I cannot accompany you. Tunggu dah pergi kenduri ke apa-apa. So you cari your mahram lah. Tapi abang bagi keluar kan? Kalau abang bagi ke saya musafir. Musafir is not my business. That is Allah Ta'ala punya business. I cannot give permission for you. Minjam putih lagi kan? Pasal dia kena faham tak lu macam mana buka aurat. Suami kadang-kadang bengong macam ni. Ni tutup aurat ni kewajipan wanita kan. Suami tak boleh kata you kat luar pun tak payah pakai lah. Isteri pun kata tak apalah, suami I suka, I tak pakai. Bodoh yang itu hak Allah Ta'ala lah. Suami bukan boleh bagi lesen.
Masalah tu buka aurat, masalah mengusapih seorang diri, itu bukan hak suami. Yang mana hak ialah hak. Yang ni yang kata nak ngaji, nak faham sikit. Okey. Wa huwa maskanul ladzi kanat, baik mana rumah ni, rumah mana? Dia ialah rumah yang wanita ini pada di rumah itu ketika furqah, inal furqah, ketika berlaku perceraian. Itu cerai talak, begitu juga cerai mati. Adatnya inilah rumah yang dia akan beredah. Adat. Jadi kalau tak sesuai rumah ni, pergi cari rumah lain. Atau rumah ni terlalu besar, dulu suami sayang kat dia, masih suami isteri, dia bagilah duduk rumah banglo. Ni bila bercerai, dia kata ni rumah banglo aku, engkau beredah, aku bagi ni, pergi duduk rumah teres ni. Tak pun kau pergi duduk homestay ni, aku dah siap dah untuk engkau pergi edah sini. Makan apa aku bagi, edah kat sini. Banglo ni tak boleh, banglo ni aku nak pakai, ni rumah aku. Jadi dia kena bagi juga, tempat tinggal kena bagi, tapi mesti yang munasabah untuk wanita tersebut, tempat tinggal dia di mana. Jadi biasanya tempat berlaku perceraian illa qabiha walaysa li zaujin wala ghairihi ikhrajuha. Tak boleh bagi suami dan lain pada suami keluarkan isteri ini min maskani firaqha. Nak hambat keluar tak boleh. Pasal yang ni tanggungjawab main ini Allah Taala. Dia kata dia hukukillah, suami tak boleh mandai-mandai, dan kalau suami izin pun isteri tak boleh keluar, dan isteri pula tak boleh kedik-kedik keluar. Pasal yang ni yang kata kena belajar akidah, kena belajar hukum hakam, mana konun ilahi kena betul. Apa berlaku kita sekarang macam mana kan? Itulah akidah tak ada, undang-undang tak belajar, habis Islam kita tinggal Islam nama ialah syariat, dah tak ada akidah, dah tak ada. Kalau ada pun dah tak nak ikut syariat, nak ikut bala otak sendiri. Ini masalah kita lah. Baik, wala laha khurujun minhu, kata dia begitu juga tak boleh bagi wanita untuk wanita ni sendiri nak keluar daripada rumah tu. Wa in radiya zawjiha, sekalipun suami dia redha tak boleh. Pasal yang ni dia lah qanun ilahi, dia lah hukum agama Allah. Dia panggil juga hukukillah. Dia bukan hukuki Adam, bukan hukuki Adamiyin. Dia lah hukukillah. Bila hak Allah Taala, Allah Taala saja yang boleh beri pelepasan. Dia beri tak beri, memang saya tak berilah. Illa melainkan ini kecuali lihajatin, kerana ada hajat. Hajat yang tak dapat tidak, barulah isteri boleh keluar daripada rumah. Baik, hajat ni macam mana? Bila ada hajat, fayajuzu laha khuruju, boleh bagi isteri keluar. Contoh hajat macam mana? Antara hajat ni, kalau maksud ulama, hajat ni apa? Yang tak dapat tidak, mesti orang perempuan kena buat benda ni. Apa dia? Beli makan, beli minuman. Takkan ada dalam rumah je. Itu pun atas masyarakat ulama, selama-lama tak ada khadam, orang suruhan dan sebagainya yang boleh disuruh untuk menyelesaikan makanan, minuman, beli barang, keperluan bagi isteri tersebut. Kalau suami dah sediakan macam mana, isteri tak boleh keluar. Itu bukan hajat. Jadi antara hajat tu makan minum. Lagi contoh kata dia, an takhruja fi nahari li ishtira'i ta'am, nak beli makanan, wa kattan, betul juga nak beli kain kattan, wa bai'i ghazlin, dan nak membeli jual, menjual hasil-hasil tenunan dia, qutnin, ataupun menjual kapas, wa nawi zalik. Tak dapat tidak benda macam ni, dia kena jual, dia kena keluar. Wa yajuzul al-khuruju, dan pada ketika itu boleh keluar lailan. Okey, asalnya keluar ni siang, malam kena balik tidur. Yang ni sikit lagi disebut, dan boleh keluar lailan ila dari jariyatiha, jaratiha, boleh keluar ke rumah jiran dia di ghazlin, kerana nak pintal benang, kerana nak kait benang, kerana nak anyam tikar, atau saya tambah kerana aktiviti yang wanitanya buat. Yang ni homework kan, homemade punya working kan. Buat kuih, nak buat kuih pun kat rumah sunyi, pergi rumah jiran, bawa adunan, bakar kuih rumah jiran sekali. Bakar rumah jiran. Tapi malam balik lah. Menawi imam bisyarti antarji'a wa tabita fi baitiha, mestilah dia balik dan yang bermalam di rumah. Okey. Jadi faham tu orang perempuan yang bekerja ni macam mana? Jadi kalau bekerja, terpaksa bekerja, memang tak dapat tidak kena kerja. Macam mana jual barang-barang tadilah, jual kapas, jual benang-benang tenunan apa dia buat ni, nisbah yang tu hajat dia. Kalau tak nak cari duit mana, duit pun tak ada, katalah itu. Nisbah yang tu istilahnya hajat. Jadi hajat ni dia sekira-kira hajat lah.
Kalau katalah memang dia tak bekerja pada masa tu pun, duit pun ada dan sebagainya, tak ada hajat dia untuk keluar, tak payah keluar. Ayat dia macam tu. Jadi kalau ada masalah siapa-siapa, memang kena ambil detail. Setiap orang yang ada permasalahan macam ni, nak selesai dia macam mana, agak-agak tak kerti nak timbang, perlu pada bimbingan hukum hakam, perlu cari siapa kaunselor kita untuk kaunselor kan, untuk memberikan khidmat nasihat macam mana, apa sepatutnya dibuat penjelasan macam mana mula tu. Kita punya masalah dan kondisi kita untuk dapat dikenal pasti kita punya keadaan dan hukum hakam yang sepatutnya berlaku. Kalau orang yang memang macam ni, katalah perempuan ni mati suami, selalu kerja kilang dengan shift malam lah, subuh semayang entah ke mana, mati je suami, kata dia apa, aku berhenti kerja, aku kena edah 4 bulan 10 hari. Ada kan? Kerana bagus minat kilang je. Kalau yang kerja kerajaan gaji 6,000, 10,000, 15,000 tu agak dia berhenti lah. Dia kata go to hell lah you, kata dia, I have work to do. Yang ni dengan make up dia, dengan baju dia, pening dengan tengok. Ni masyarakat kita tak peduli lah. Dia tak ikut dah mansyair ilahi, kena orang Ta'ala, dia tak berhati lah. Dia kira kena dia, hukum pun tak nak belajar, peduli pun tak pernah. Kalau kita nasihat pun, dia kata apa, who are you want to tell me about my religions? Awak siapa nak ajar agama saya? Ada orang macam tu. Wa yajuzu laha al-khuruj aidan idza khafat ala nafsiha. Harus juga wanita ni untuk keluar jika dia takut ada satu mudarat atas diri dia atau bukan pada anak dia. Wa rizalika mimma huwa madhkurun bil mutawwalat. Dan ada beberapa perkara lagi yang seumpama itu yang disebut dalam kitab-kitab yang panjang. Dobit dia apa? Ini hajat, tak dapat tidak kena keluar. Rumah nak roboh, keluar carilah rumah lain. Ataupun banyak something untuk komun rumah tu, banyak perompak apa-apa dan sebagainya, macam mana? Pergi cari rumah lain lah, kawasan tu tak selamat. Tu tempat-tempat dia lah. Okay. Kalau orang tanya ni, kenduri kahwin boleh pergi tak? Itu pun selalu orang tanya. Kenduri kahwin walaupun kenduri kahwin sebelah rumah, tak boleh pergi. Pasal itu ke ajak? Mengajak. Kalau diajak juga macam ni, aku dah lain dah, bawa makanan main hantar rumah aku. Dia pun tujuan nak pergi makan je pun kan. Bawa makanan main rumah aku. Potong bawang boleh, potong bawang. Dia potong, pergi rumah jiran potong bawang. Kalau tak potong bawang macam mana? Berdosa ke? Ke masak tak jadi? Tak ada? Tak ada pula. Tak payah masak, tak payah pergi potong bawang. Ni bawa pisau tergege pergi potong bawang, padahal dah naik dah. Eleh. Betul pakai gelang lah tu, subang lah lagi. Kukul lah kata dia, mana ada duda yang teringin ke aku, padahal dah naik dah. Sikit lah tu. InsyaAllah kita sambung nanti dalam bab yang akan datang pula. Sebab apa kita baca dalam kitab ni, dalam bab perkara yang wajib atas perempuan beredah tu selesai. Ada soalan kot kita itu? Tak ada lah, tak mahu dulu. Salah. Rumah yang tempat tinggal ialah memanglah habis tempoh iddah ni saja yang wajib suami mengurus apa membiayai perbelanjaan rumah, sewa, api lah, air yang sebut tadi kalau ikut detail kitabnya tu. Jadi bila dah selesai iddah, maka rumah tu, kalau rumah tu rumah suami, balik ke suami lah. Kalau rumah tu rumah isteri, rumah dia, apa masalahnya? Antara kod sedang sambung sikit situ, apa barang dalam rumah tu yang isteri boleh buat keluar, yang tu yang kita dah belajar dalam belanja hangus dulu. Yang bila kalau kita faham belanja hangus, memang duit belanja hangus itu dibeli untuk itu. Katalah bagi dulu apa, 8,000 tu dia beli apa? Dia beli katil, dia beli almari, tu dia beli cermin, hak 3 beradik tu lah kan dalam bilik tu. Lepas tu dia beli apa? Dia beli sofa, dia beli banyak makan, dia beli peti sejuk, dia beli TV, dia beli apa lagi? Semua keperluan dapur dia. Ni melamin set, ni aquapal set, yang ni apa lagi? Ni dia beli mesin basuh, semua ada 8,000 tu dia beli. Dia beli blender, mixer, ni apa? Ni pressure pot, semua dia beli keperluan dapur.
ni periuk nasi, ni oven, semua ada kan. Dia keluar rumah tu macam mana? Semua tu bawa balik dia punya. Yang tu yang kata hak dia lah. Tu yang kata kalau dia mati kan, semua tu ialah milik isteri dan itu ialah pesaka dia. Itu kita dalam syariat ada hitam putih, orang ni punya, orang ni punya, orang ni punya, orang ni punya. Perjalanan dah cantik lah. Bila kita tak ikut perjalanan betul, istilah Urdu panggil apa, perishan. Apa perishan ni? Bingung kita tuan, mati mana isteri punya, mana suami punya. Mana tahu, kita pun tak pernah fikir mana suami mana isteri punya. Habis itu gunakan hak mahkamah, hak sepencarian. Mula guna kaedah bodoh. Ini sepencarian, padahal memang isteri punya. Gunakan hak sepencarian tu, taklah hak isteri. Yang ni pula isteri pula bukan ada pencarian pun, memang kereta suami, rumah suami. Gunakan hak sepencarian untuk minta guna kuasa mahkamah untuk suami bayar atas nama hak sepencarian. Ni pening. Ni perishan terus. Bingung tu, tak apa benda jadi kan. Syariat jadi tak apa benda. Okey. Itu saya jawab soalan. Yang duk cerai tu. Jatuh dah. Ya. Ya. Bagus soalan tu. Soalan ditanya mengenai isu dah berlaku cerai dan memang dah maklum, orang semua bakal tahu bercerai belaka, bawa pergi pejabat agama, pejabat agama balik dia lah. Nanti kena panggil kes bawa baik, jadi baru akan nak putuskan nanti hampa ni. Jadi seolah-olah macam suami isteri tu tak bercerai. Mahkamah memang ada, memang macam tu. Rasa memang enactment. Kalau Kedah saya macam tu lah, sama. Betul ya saya? Tak tahu. Pasal bila bercerai dia bukan dengan depan mahkamah, depan qadi apa lah ni kan. Dia kata apa, tak jatuh talak, bawa balik dulu, nanti kami panggil ni baru datang, kita akan bincang situ. Padahal kawan dah talak 3 lah tu. Dia suruh balik, pakailah. Jadi soalan dia tanya, isteri ni macam mana? Dari sisi hukumnya ni yang terkena hukum yang ada sekarang, bila tak valid dengan syarak, sepak tu sepak hukum tu. Jadi bila mahkamah suruh balik, suami dah talak 3 ni, suami pun tahu dia talak 3, tapi pasal mahkamah kata balik dia kata apa, mahkamah kata tak jatuh talak lagi weh, masih bini aku macam mana, pada kajah lah bagi suami tu, mana boleh serah diri. Dari sisi hukum tak boleh serah diri. Kalau kes ni, kalau ikut macam kita duduk bercakap ni, kena duduk rumah apa, kena ehdad apa kan, kena ehdad lah dah, kena duduk di rumah, kena tempat tinggal. Kalau duduk di rumah tu, suami balun isteri dia, padahal nak cerai talak 3. Kalau tak cerai talak 3 pun talak 1. Isteri pun tak ingin nak balik lah, pasal balah, memang duduk balah lah ni macam mana. Tu kalau duduk rumah tu memang jadi masalah, zina apa dan sebagainya, rogol, perkosa dan sebagainya, istilah macam tu lah. Macam mana lagi? Tak lari kalau jadi masalah tu lagi. Maksud apa? Mana mudarat besar lagi? Dua-dua mudarat. Tu ada istilah mudarat yang lebih besar. Jadi atas soalan kata nak buat macam mana ni, mahkamah kata tak cerai, dicerai. Dari sisi hukum dia kata kena belajar hukum kitab ni, yang ulama sebut apa, kalau tercerai maka hukum cerai. Mahkamah kata tak cerai pun memang tak boleh pakai mahkamah. Yang ni yang kata kita kena tahu hukum ni. Itu kot. Tu kalau tidak duduk di rumah tu lagi suami pakai dah, nak kata apa? Memang jadi itu. Satu saya cerita dulu. Betul. Kadang-kadang macam ni, kalau yang tahu hukum tak apa macam tu. Kadang-kadang bini pun bodoh, suami pun bodoh. Mahkamah kata balik lah. Balik ni macam mana? Kawan pun lapar juga, bini pun lapar lagi, mudah lagi. Pakai lagi
Esok dia panggil tu. Untuk soalan dia tanya ni, siapa tanggung dosa? Dosa ni kaedah dia, siapa buat dia tanggung Untuk mahkamah kata suruh balik, mau ikut mahkamah buat apa? Mahkamah bodoh. Satu tanya, atas tanya, siapa tanggung dosa? Kaedah dosa ni, siapa buat dosa dia tanggung. Itu kot. Tadi. Ya. Tak ada, talik tak boleh tarik balik. Kalau isteri suami masa dia agam sama orang tua, tapi bila masa lalu orang kan dia baik, masa dia agam dia jangan suruh apa, kalau balik dia salah. Kalau orang kan dia baik dengan orang tua dia. Ya. Nak balik macam mana? Jatuh. Satu, jangan cakap sembarangan. Satu kaedah-kaedah syarat, kalau ada suami cakap macam tu, soalan ditanya ialah ada waktu suami tak ngam pengempak mentua, mak mentua, kata hang tu sah balik mau apa, balik jatuh talak satu kan. Bila ngam bukan balik, dia yang mau balik. Dia yang mau balik. Cuma di atas sebut ulama macam ni lah perkataan. Dia sebut atas tak balik tu, tak balik macam mana? Kalau tak balik ni maksudnya jangan balik rumah apa balik seorang diri. Yang tu macam mana pun dia di atas lafaz asal dia kalau ikut batalih ni. Kalau dia pakai umum memang tak boleh balik. Kalau macam mana mak bapak kena main, dia tetap tak boleh balik rumah bapak, itu talak. Kalau hilah yang disebut ulama untuk tak bagi jatuh talak macam mana? Jangan balik rumah, nak jumpa bapak dia, suruh mak bapak dia pergi rumah jiran sebelah, pergi rumah jiran mak bapak dia, mak bapak dia ada situ. Pasal dia kata apa? Balik rumah mak bapak hang, balik rumah bapak baru jatuh talak. Jadi jatuh balik rumah jiran mak bapak hang tak apa. Itu kaedah-kaedah ulama sebut macam mana nak supaya tak jadi talak. Yang ni panggil hilah dalam syarak. Pasal memang kaedah dia talik tak boleh tarik balik. Satu, jangan cakap sembarangan. Pasal kita memang akhirat esok antara benda yang dipersoal kat kita apa yang keluar pada mulut kita. Hang cakap apa? Hang cakap hang langgar. Jadi kena. Cukup masa saya jawab soalan. Allah Allah. Hukum taklik. Taklik ni dia siapa yang ada kebolehan taklik ni raja. Dia raja. Raja tu apa maksud saya raja ni? Raja dia kata hamba nak makan ayam, boleh minta ayam. Hamba nak makan lembu, boleh minta lembu. Aku tak mau makan durian, boleh tak? Raja. Suami ni raja. Hak dia, ikut dia yang cakap. Hang keluar rumah ni jatuh talak. Mudah dia cakap itu raja. Untuk keluar jatuh. Macam mana pun dia raja boleh sebut ya, tapi tarik balik tak boleh. Tu ya. Ni Raja Gopal. Bobi ya, saya nak guna bahasa raja tu. Ni dia raja go tapi tak boleh batal balik. Dia go tak boleh pal, tak boleh batal balik. Saja saya syarafi waktu. Itu dia raja dari sisi sudut tu. Dia boleh nak cakap, nak talik apa-apa dia boleh talik. Pasal dia raja dari sudut tu, hak dia. Tapi bila dah sebut, dia tak boleh tarik balik. Apa yang dah terlajak, tu kata dia tak boleh batal balik. Tak akan boleh batal balik. Bila ada sifat, walaupun mahkamah kata tak jadi, dia jadi. Mahkamah kan tahu tu. Jadi dia jadi. Walaupun mahkamah kata tak jadi, dia ada sifat yang ditalik, jadi terus. Walaupun tanpa pengetahuan mahkamah. Itu kot. Lafaz tu dia lafaz. Dia talik jadi. Kalau yang tak jadi ni, pasar pun memang yang memasar ni dia ada syarat pasar tu lah. Yang tu pun agak panjang kalau sebut. Antara tak jadi juga, dia sebut tu dia ngigau. Dia sebut tu dia mabuk yang bukan muta'adi. Mabuk bukan muta'adi ni, dia bukan sengaja mabuk. Kalau dia mabuk sengaja, saja-saja minum ketum ke apa, mabuk ketum lah tu kan. Kalau bini aku keluar rumah ni, aku cerai dia. Tengah minum ketum tu. Jadi balik. Lu tak ada akal, dia yang rosakkan akal dah.
Apa yang dia cakap pakai, apa yang dia cakap pakai dan jadi. Dan kalau jenayah kena maksud apa? Istilahnya dia muta'addi bi sakran, dia berdosa, buat salah dengan sebab mabuk yang salah, mabuk yang dia mabuk ni, dia dah hilang akal dah. Kalau buat apa-apa jenayah, apa tolak apa, semua jadi, semua jatuh, ta'liq pun jadi. Jadi kalau kata dia di luar kawalan dengan sebab naik kapal apa mabuk, waktu makan pinang mabuk, lepas tu ngigau cakap tak sedar, dia lain. Itu tak ada, itu tak dikira. Macam tu kot. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa nawwir bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.